Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, sama-sama pada pagi ini telah selesai kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. Dan sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang mana pada pagi ini kita menyambung kembali bagi membicarakan kitab hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, yang mana kita masih lagi membicarakan hadis yang ke-16, yakni tajuknya jangan marah bagimu syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Lelaki tersebut mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang mana kita menyambung pada pagi ini cara-cara untuk kita mengawal ataupun menghilangkan sifat marah yang ada pada diri kita. Yang seterusnya mengubah kedudukannya pada ketika dia sedang berperasaan marah. Imam Ahmad dan Imam Abu Daud telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun fayajlis fa in zahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji." Apabila salah seorang daripada kamu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Sekiranya dengan melakukan yang demikian boleh menghilangkan kemarahannya, dan jika tidak menghilangkan kemarahannya, maka hendaklah dia berbaring. Yakni orang yang berdiri lebih bersedia untuk membalas dendam ataupun membalas perkara yang tak elok. Kalau orang pukul kita, kita nak pukul orang lebih mudah dengan kita dalam keadaan berdiri, berbanding orang yang dalam keadaan duduk dan berbaring. Itu yang pertama. Yang kedua, duduk lebih lebih selesa, lebih menenangkan daripada berdiri. Orang boleh duduk lama tapi orang tak boleh berdiri lama. Itu biasa, tuan-tuan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebut, apabila salah seorang daripada kamu marah dalam keadaan dia berdiri, maka duduk. Dan kalau duduk pun tidak boleh menyelesaikan marahnya, maka lebih baik dalam keadaan berbaring. Baring tu sampai satu masa dan saat dan ketikanya dia tidurlah. Stres kan, marah, tuan-tuan. Jadi bila baring dia tidur. Bila dia tidur tu tenang balik dirinya, tuan-tuan. Salah satu nikmat besar, tuan-tuan, nikmat tidur. Kalau tak boleh tidur ni susah, tuan-tuan. Stres, sakit kepala, masalah gangguan emosi dan sebagainya, maka tidurlah itu obat je sebenarnya, tuan-tuan. Tapi bukanlah tidur memanjang, tuan-tuan.
Kemudian seterusnya, tidak bercakap kerana barangkali dia akan mengeluarkan perkataan yang akan dibalas dengan perkataan yang boleh menambah kemarahannya, ataupun perkataan itu akan menyebabkan dia merasa menyesal setelah perasaan marahnya hilang, kerana dia tidak suka perkataan yang seumpama itu keluar daripadanya. Imam Ahmad, Tirmizi dan Imam Abu Daud telah meriwayatkan, wa iza ghadiba ahadukum falyaskut falaha salasan. Apabila salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia diam. Rasulullah mengulanginya sebanyak 3 kali. Salah satu cara menahan marah iaitu dengan diam. Dengan diam. Jadi contohlah kan, ada orang mungkin memarahi kita, maki hamun kita dan sebagainya, maka tak perlu jawab kan, tidak perlu jawab, maka diam itu lebih baik untuk mengelakkan berlakunya ataupun untuk mengelakkan pertengkaran yang lebih besar kan, ataupun untuk mengelakkan kita pula marah nanti, tuan-tuan. Jadi cara nak mengelak daripada marah tu ini dengan diam. Dia diam tak semestinya takut, tuan-tuan. Orang yang diam ni kita kena takut, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Orang yang bercakap menzahirkan kelebihan pada dirinya, sebenarnya dia sedang mempamerkan kelemahan-kelemahan diri dia. Banding orang yang diam kita tak tahu apa yang ada pada diri dia, tuan-tuan. Lebih bahaya. Itu sebab contoh, tuan-tuan, kita lah kan, kita kata diri kita sendiri, kita belajar beragama, tuan-tuan. Tuan-tuan datang kuliah, tuan-tuan faham satu benda, tuan-tuan sampaikan satu benda kerana bersesuaian dengan sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku ni satu ayat. Maksudnya setiap orang ada tuntutan untuk menyampaikan dakwah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Apa maksud berlebihan? Kita bercakap yang bukan daripada bidang kita. Hari ni, tuan-tuan, orang nak cakap agama seolah macam dialah jagohnya, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Contoh nak bawa kapal terbang, mesti ada lesen, tuan-tuan. Mesti orang yang ahlinya kan? Kalau saya bawa kapal terbang, tuan-tuan nak naik dengan saya, tuan-tuan? Boleh naik, turun belum pasti, tuan-tuan. Maksudnya bukan bidangnya, tuan-tuan. Tuan-tuan nak cerita dengan saya, cerita tentang kejuruteraan, saya mungkin boleh sembang, tuan-tuan, bukan boleh cerita dari segi ilmiah, sembang. Tuan-tuan percaya ke? Belum tentu tuan-tuan percaya sebab bukan bidang saya. Itulah bab agama, tuan-tuan. Kita nak bercakap sesuatu dalam bidang agama, biar orang yang ahli, biar orang yang tahu kan? Memanglah kadang kita mengaji dengan kuliah kat surau masjid, yang kita faham ya kita bagi tahu, tapi yang luar daripada tu maka kita tinggalkan. Bahkan bukan sekadar orang awam, bahkan dalam orang yang belajar ilmu agama pun dipecah-pecahkan, kita kata bidangnya. Ada bidang usuluddin, ada bidang syariah kan? Dalam bidang usuluddin itu pula dipecahkan, ada falsafah, ada bidang hadis, ada bidang tafsir, ada bidang akidah, pecah-pecahkan. Jadi setiap orang tu, tuan-tuan, kalau hari ni dalam pengajian agama ni, tuan, pengajian syariah ni, tuan-tuan, pun ada penghususan tertentu. Belum pasti orang bidang hadis dia boleh faham tentang fiqh, tuan-tuan. Ini kadang-kadang kita tengok dekat dalam Facebook, tuan-tuan, para asatizah ni berbalah antara satu sama lain. Kenapa nak berbalah dalam Facebook? Kenapa tak berjumpa muzakarah, bincang? Kenapa perlu nak di-highlightkan kepada masyarakat? Dia nak tunjuk hujah aku paling kemas, tuan-tuan. Setakat nak quote ayat Quran dengan hadis, tuan-tuan, Syiah pun guna Quran hadis. Setakat nak quote, tuan-tuan, ayat Quran dan hadis, Mu'tazilah pun guna Quran dan hadis. Tetapi kita nak guna dengan cara yang kefahaman yang benar daripada Nabi, diperturunkan kepada sahabat, seterusnya kepada para alim ulama sampai kepada zaman kita, tuan-tuan. Ini kena amanah dalam menyampaikan ilmu.
Saya tak rasa orang-orang begini dia tak tahu, tapi dia tak amanah dalam menyampaikan ilmu. Macam-macam isu lah tuan-tuan kan. Contoh ada yang kata kita kena ikut jumhur ulama', tapi dalam sudut yang lain pula dia kata dia ikut pula pandangan minoriti ulama', bukan majoriti ulama'. Ada tuan-tuan. Ni geng-geng W, geng-geng Wahabi. Bila tang kunut dia kata ikut majoriti ulama', jumhur ulama'. Betul, saya tak nafikan kita mazhab Syafi'i. Tuan-tuan mungkin ada ilmu sikit mengetahui kan? Dalam 4 mazhab yang masyhur kan? Mazhab Syafi'i sahaja yang baca kunut subuh, mazhab lain tak baca. Jadi kalau kita nak hukum, memang dari segi jumhur tak adalah, mazhab lain tak baca. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun didatangkan hujah dan dalil, ada hadisnya tentang berkenaan dengan baca kunut subuh. Okey, kita stop kat situ. Orang yang bantah ni, orang yang larang ni tuan-tuan, dia akan kata kita kena ikut jumhur. Pandangan jumhur lebih kuat kerana ni pandangan majoriti ulama'. Selalu dia suka sebut majoriti ulama'. Tapi tentang qada sembahyang tak buat, tinggal sembahyang nak qada, majoriti ulama' mengatakan wajib qada. Tapi geng-geng yang suka main-mainkan masyarakat ni, puak-puak Wahabi ni tuan-tuan, tang situ pula pandai pula dia kata kita ambil pandangan yang minoriti ulama' ataupun pandangan kecil daripada kalangan para alim ulama'. Macam mana tuan-tuan? Ini orang tak amanah dalam disiplin ilmu tuan-tuan. Orang tak amanah dalam disiplin ilmu. Hati-hati. Jadi dalam berbicara ni tuan-tuan, mungkin kita bicara dengan orang yang tak reti, orang nampak kita hebat kan? Tapi kita berbicara dengan orang yang dia ada ilmu dan dia tahu, terserlah kebodohan kita tuan-tuan. Jadi hati-hati. Biarlah kita diam, orang tak tahu, lebih baik daripada kita bercakap terserlah kelemahan dan kebodohan kita tuan-tuan. Ini pentingnya dengan diam ni tuan-tuan. Kemudian seterusnya, berwuduk. Ini adalah kemarahan mencetuskan kepanasan dalam badan, lalu darah menjadi cair dan menggelegak serta menyebabkan tubuh menjadi hangat. Air akan menyejuk dan mengembalikannya kepada tabiat asalnya. Imam Ahmad dan Imam Tirmizi meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah khutbahnya, ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ingatlah, perasaan marah itu adalah bara api yang membara dalam hati anak Adam. Yang ini kata Nabi SAW, perasaan marah itu merupakan bara api yang membara di dalam hati anak Adam, yakni hati manusia. Maka salah satu daripada cara untuk menahan diri daripada marah dengan berwuduk. Kalau wuduk pun tak boleh, yang seterusnya dengan mandi. Di samping itu, wuduk adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengandungi zikir. Dengan berwuduk, syaitan meniupkan api kemarahan di dalam hati manusia akan menjauhkan diri. Imam Ahmad dan Imam Abu Daud meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma' fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Yakni sesungguhnya marah itu dari syaitan. Nak disebutkan lazimnya marah itu atas hasutan daripada syaitan. Atas hasutan daripada syaitan. Dan syaitan pula dijadikan daripada api. Memang kita pun maklum, lagi di dalam hadis ini Nabi SAW sebut syaitan itu diciptakan daripada api. Ini bahan asasnya daripada api. Beza kita manusia, bahan asasnya daripada tanah. Manakala api dipadamkan dengan menggunakan air. Api dipadamkan dengan menggunakan air. Dan apabila seseorang daripada kamu marah, hendaklah dia berwuduk. Marah itu dengan sebab godaan syaitan yang tadi kita baca, disebutkan tadi, innal ghadaba jamratun fi qalbi ibnu Adam. Yakni sesungguhnya marah itu bara api yang membara dalam hati anak Adam, yakni hasutan syaitan.
maka dipadamkan kemarahan marah itu ataupun panasnya marah itu dengan berwuduk. Dengan berwuduk. Kalau berwuduk pun tak berapa nak hilang marah, maka dengan mandi. Kemudian yang seterusnya, tajuk seterusnya, marah kerana Allah. Jadi sebelum ni kita dah bicara dah beberapa bulan, tajuk marah ni marah yang tak elok, tetapi bukanlah semua marah itu dicela oleh syarak. Tetapi secara lazimnya, secara umumnya, kebanyakan marah itu dicela, kecuali marah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab dia lah. Ada sebabnya. Marah yang dicela ialah marah yang dituntut supaya diubati dan dijauhi segala sebabnya, iaitu marah kerana membalas dendam, bukan kerana Allah dan bukan juga untuk membantu agamanya. Marah yang dicela kan, ialah marah yang dituntut untuk diubati dan dijauhi sebabnya kan? Marah lebih lagi, marah-marah berkaitan dengan perkara-perkara yang tak penting, perkara-perkara dunia kan? Marah untuk membalas dendam tak boleh. Tetapi marah kerana Allah, kerana agama dibenarkan kan? Contoh dalam peperangan tuan-tuan kan? Kalau kita tak marah, macam mana nak berperang tuan-tuan? Tak sampai hati kan? Contohlah apa yang berlaku di Palestin hari ni tuan-tuan kan? Itu umat Islam bangkit kan? Tunjukkan sikap marah tak puas hati kita dengan apa yang berlaku di sana kan? Tindakan Israel kepada umat Islam di Palestin. Ini dah mula orang beratur McDonald, Starbucks, KFC tuan-tuan. Teruskan boykot tuan-tuan. Teruskan boykot. Memang ada yang berbunyi lah, ada yang mengatakan, dia kata ini syarikat-syarikat yang banyak sumbangan zakatnya, banyak sumbangan zakatnya, kemudian banyak orang Islam kerja. Kita tak boleh semata-mata bergantung dengan puak-puak ni tuan-tuan. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Asal Madinah itu pasarnya pasar yang dikuasai oleh Yahudi. Pasar kuasai oleh Yahudi. Bila orang Islam nak masuk berniaga, dia naikkan sewanya kan? Maksudnya dia boykot lah. Dia guna cara begitu untuk boykot, menghalang orang Islam berniaga di kawasan dia. Kerana Madinah pada ketika itu ekonominya dikuasai oleh Yahudi. Apa Rasulullah buat? Rasulullah perintahkan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kan, untuk buka satu pasar. Khas pasar itu pasar itu boleh siapa-siapa meniaga, tapi pasar itu dikawal oleh orang Islam tuan-tuan. Maksudnya apa tuan-tuan kan? Tak perlulah kita nak bergantung dah lagi McDonald ke KFC ke Starbucks dan sebagainya. Cari produk-produk pilihan lain tuan-tuan. Tu ayam muiz ada. Apa lagi? Macam-macam lah tuan-tuan kan? Kopi ada Ricciamo tu orang Islam punya. Toke ada Islam tuan-tuan. Mungkin bunyi dia macam orang putih sikit. Tapi produk kita tuan-tuan kat sini tuan-tuan. Ada pilihan. Kita support supaya syarikat-syarikat ni jadi maju dan boleh gajikan anak-anak orang Islam tuan-tuan. Itu sepatutnya begitu. Dan ubah sikap tuan-tuan. Melampau Israel ni tuan-tuan, puak Yahudi ni kan? Dan masih lagi belum menghentikan serangan tuan-tuan. Masih terus menerus serangannya kepada umat Islam, khususnya di Gaza tuan-tuan. Jadi mesti ada sifat marah tuan-tuan. Bila saat umat Islam diperlakukan ataupun dihina, dizalimi dengan sebegitu rupa. Kemudian marah kerana Allah ialah marah yang disebabkan perkara yang diharamkan oleh agama, dicerobohi seperti mencabar akidah umat Islam kan? Mempertikaikan amalan umat Islam kan? Maka marah memang patut kena marah tuan-tuan. Kita hari Jumaat yang lalu tuan-tuan, ini saya tak kait dengan parti politik tuan-tuan, tapi saya sebut sebagai seorang Muslim, sebagai satu pencerahan tuan-tuan kan? Perkara ni dah lama. Mungkin tuan-tuan dulu pun pernah ingat saya pernah sebut di sini tuan-tuan.
kan? Yang mana hari Jumaat yang lalu tuan-tuan, Mahkamah Persekutuan memutuskan keputusan kes Nick Elin, petition membantah enactment syariah negeri Kelantan tuan-tuan. Ada 20 perkara, 16 perkara dia menang, 4 perkara sahaja yang dia kalah tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik tuan-tuan. Antaranya apa tuan-tuan? Ya, ini cerita di Kelantan. Selepas ini Mahkamah Syariah di Kelantan tidak boleh mendakwa orang yang liwat, melakukan liwat. Kemudian Mahkamah Syariah di Kelantan tidak boleh lagi mendakwa kes maksiat, sama ada khalwat, zina dan sebagainya tuan-tuan. Secara umumnya tuan-tuan, pertama kita maklum pelaksanaan undang-undang syariah dalam negara ni bukanlah sempurna, kerana kita diikat dengan perlembagaan. Dan tapi kita kena maklum tuan-tuan, perlembagaan itu dibuat, dirangka oleh siapa tuan-tuan? Oleh British Lord Reid tuan-tuan. Cuma kita tahu, tuan buka sejarah tuan-tuan, agak-agak dia nak buat ke perlembagaan yang sesuai dengan orang Islam tuan-tuan? Tak. Dia akan buat perlembagaan yang sikit demi sikit akan menghakis kuasa umat Islam tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, ada yang mempertikaikan. Alasan dia apa tuan-tuan? Peruntukan undang-undang di mahkamah sivil berkenaan dengan contoh jenayah liwat, penjara boleh sampai 20 tahun. Sedangkan di mahkamah syariah hanya penjara 3 tahun sahaja tuan-tuan. 3 tahun. Maksudnya mana yang lebih kuat, yang lebih keras undang-undang? Jadi orang mula main logik akal tuan-tuan. Dia akan kata, oh baik undang-undang yang keras daripada undang-undang yang lemah. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, 355 tuan-tuan, 3 tahun penjara, 5,000 denda, kemudian 5 sebatan tu tuan-tuan, itu maksimum yang dibenarkan untuk mahkamah syariah. Bukan perkara yang dibenarkan oleh syarak tuan-tuan. Benda berbeza tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, bila dibuat petition macam ni, kemudian dia racun pemikiran masyarakat, nampak macam betul. Sebenarnya dia sedang meracuni pemikiran umat Islam, nak mengatakan ni undang-undang Islam sangat lemah. Undang-undang Islam tak mampu untuk menjamin keadilan untuk manusia. Ini tuan-tuan penyakit dia tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tuan-tuan? Perundangan Islam dalam negara, saya bukan cerita politik, saya cerita benda yang ada dalam perundangan dalam negara. Perlembagaan hadkan 355, 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 5 sebatan sahaja. Melainkan kalau nak dinaikkan maksimum hukuman ini, perlu 2/3, lebih 2/3 daripada sokongan ahli parlimen untuk menggubal balik perlembagaan tuan-tuan dalam peruntukan masalah mahkamah syariah ni tuan-tuan. Ni macam mana tuan-tuan? Tu first. Nombor 2 tuan-tuan, kan? Agama ni, mahkamah syariah ni duduk di bawah kuasa, bidang kuasa negeri, bawah sultan-sultan. Tak rasa biadab ke dengan sultan-sultan ni tuan-tuan? Ini sebenarnya tuan-tuan, salah satu cara tuan-tuan nak menghapuskan sistem beraja dalam negara ni tuan-tuan. Akhirnya nanti tuan-tuan tak ada tonggak orang yang memegang kekuasaan agama dalam negara ni tuan-tuan. Ini dalam sedar tak sedar tuan-tuan. Terbabit 3 sultan tuan-tuan. Pertama Sultan Kelantan, kerana kes ni kes di Kelantan, enactment syariah negeri Kelantan, Sultan Kelantan. Yang kedua tuan-tuan, yang di Pertuan Agong kita yang baru, Sultan Johor tuan-tuan. Kerana beliau yang di Pertuan Agong, maksudnya agama Islam persekutuan, beliaulah ketuanya. Dan ini juga berkaitan dengan pertembungan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri tuan-tuan. Ini tak ada hormat dengan sultan tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan,
Sultan Selangor, sultan kita. Kerana Sultan Selangor merupakan pengerusi MKI, Majlis Kemasaan Islam Malaysia ni, tuan-tuan. Pengerusi, tuan-tuan. Ini cara logik boleh fikir, tuan-tuan. Sebelum diputuskan kes ni mungkin boleh ditangguh. Kemudian raja-raja bagi peluang sultan-sultan kita, majlis raja-raja untuk bermesyuarat, untuk menentukan keputusan yang terbaik, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak, tuan-tuan, cara permainan, tuan-tuan. Saya tak kata siapa-siapa, ni umum, tuan-tuan. Mungkin boleh jadi golongan liberal yang tak terbabit dengan politik pun boleh juga. Ni cara mereka nak merosakkan pemikiran. Tak semestinya orang politik sahaja, tuan-tuan. Ni umum, tuan-tuan. Jadi kita di sini, tuan-tuan, stand kita kat mana, tuan-tuan? Pertahankan mahkamah syariah. Tuan-tuan, yang ketiga, tuan-tuan, kita semua maklum, mahkamah syariah ni, tuan-tuan, mahkamah low class. Kenapa? Apa sahaja keputusan daripada mahkamah syariah boleh dibatalkan dan dipertikaikan di mahkamah sivil, tuan-tuan. Berapa banyak kes di mahkamah syariah, orang tak puas hati dengan keputusan hakim mahkamah syariah, dibawa kes itu ke mahkamah tinggi, kemudian mahkamah tinggi keluarkan keputusan yang bertentangan dan menafikan keputusan mahkamah syariah. Mana nilai? Saya bukan nak sebut nilai mahkamah syariah, tapi saya nak sebut mana nilai Islam dalam negara ni, tuan-tuan. Dan saya mengharapkan satu hari nanti, tuan-tuan, kita tak perlu sebut mahkamah syariah, mahkamah sivil. Diwujudkan satu mahkamah, kalaupun tak nak guna perkataan syariah, tetapi yang penting mesti ada nilai-nilai ataupun roh Islam dalam peruntukan undang-undang dalam negara. Itu sahaja. Bila kalau kita nak letak nama papan tanda mahkamah syariah, orang kafir tak boleh terima, orang bukan Islam dia tak nak terima. Kita letaklah, okey, mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, mahkamah apa, sebut je, tak masalah. Tapi dari segi pelaksanaan undang-undang, kan, roh yang ada dalam undang-undang tu mesti roh Islam yang bersifat adil, tuan-tuan. Hari ini kita, macam saya sebut tadi, tuan-tuan, ini salah satu cara macam mana mereka nak menampakkan Islam ini tidak adil, Islam ni lemah, perundangan Islam ni perundangan yang tak boleh pakai, tuan-tuan. Ini 9 hakim bersidang, tuan-tuan. Satu hakim daripada Borneo, hakim Sabah Sarawak sana, tuan-tuan, yang membantah, sedangkan yang lain semua menyokong. Nauzubillah, tuan-tuan. Dia apa-apa pun sebenarnya sistem pendidikan lah, tuan-tuan. Itu je sebenarnya. Kita nak cakap lebih salah pun susah, tuan-tuan. Dihantar belajar sampai ke UK, ke London belajar undang-undang dengan British. Jadi dia akan bawa balik pemahaman tu, pemikiran tu, tuan-tuan. Dia belajar adil daripada persepsi orang barat, tuan-tuan. Dia tak belajar makna adil dari segi sudut pandangan Islam, tuan-tuan. Akhirnya dia diadun dan dipupuk dengan pemikiran begitu. Akhirnya apa keputusan yang dia keluarkan dengan keputusan begitulah, tuan-tuan. Itu betapa penting, tuan-tuan, sistem pendidikan dalam negara, tuan-tuan. Pendidikan agama dengan kefahaman yang jelas. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya generasi akan datang dia faham, oh, aku ni orang Islam, kat mana batas aku, ni aku boleh buat, ni aku tak boleh buat, dan sebagainya. Berkenangan perundangan Islam, aku kena sokong ataupun aku kena lawan, bantah dan sebagainya. Itu semua dari segi sudut pendidikan, tuan-tuan. Lagi tajuk sikit, tuan-tuan, minta maaf, tuan-tuan. Jadi disebut di sini marah kerana Allah ialah marah yang disebabkan perkara yang diharamkan oleh agama, seperti contohnya apa dia? Perkara yang mencabar akidah, ataupun yang memburukkan akhlak yang baik, atau menghina ibadah, ataupun menghina agama Islam. Maka perkara-perkara begini perlu kepada marah. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup kuliah kita pada pagi ini, beberapa perkara saya nak kongsikan, insya-Allah. 13 hari bulan, hari Selasa ni saya akan ke Tanah Suci bawa jemaah umrah. Mohon doa daripada tuan-tuan, mudah-mudahan dipermudahkan perjalanan,
mendapat manfaat ataupun mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Ta'ala dalam permusafiran dan ibadah ni. Kemudian tak lupa juga saya doakan tuan-tuan, mudah-mudahan direzekikan untuk selalu dapat sampai ke tanah suci dengan jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian saya ambil kesempatan, rasa balik kita jumpa pun dah Ramadan ke belum lagi? Belum lagi ya tuan-tuan, tapi saya ucapkan salam Ramadan lah kan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini kan, Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, dan menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu insya-Allah. Kemudian program saya orang asli tuan-tuan 23 hari bulan 3, yakni 12 Ramadan akan datang. Program buka puasa, solat tarawih dan morih bersama dengan orang asli lah. Setakat ni tuan-tuan, kalau peserta saya cari peserta lah. Setakat ni baru ada 4 orang bagi komitmen. Jadi saya pun masih lagi mencari siapa-siapa yang nak jadi sukarelawan, kerana kami akan masak lebih kurang untuk 500 orang tuan-tuan. 500 orang. Jadi bulan puasa pula, bulan Ramadan. Jadi masaknya siang, takkan masak lepas buka tuan-tuan kan, tak makan orang nanti. Jadi masaknya siang. Jadi mungkin cuaca panas, perlu tenaga yang banyak. Kalau ramai yang jadi sukarelawan, kerja yang berat tu akan jadi ringan lah. Kemudian sumbangan untuk program ni tuan-tuan, satu orang RM10 tuan-tuan. Satu kepala RM10 lah kan. Kalau ada siapa yang sudi untuk menyumbang, saya alu-alukan lah. Kemudian seterusnya 24 hari bulan 4 akan datang, ada satu lagi trip umrah bawah bimbingan saya. Umrah Syawal, pertengahan Syawal. Kalau ada sesiapalah yang berhajat nak melaksanakan umrah, saya ajak sama-sama dengan saya lah. Ada 2 package ekonomi dan package premium. Ekonomi daripada 8,5, premium daripada 10,5 lah, 10,500, lebih kurang gitulah. Cuma beza 2 ni bintang hotel dengan jarak hotel lah. Di Mekah lah. Di Mekah ekonomi 300 meter, premium 50 meter. Di Madinah beza bintang hotel sahaja, tapi jarak lebih kurang sama. Level yang ni jarak sama je lah, dekat tuan-tuan. Itu di Madinah lah. Jadi ada lebih kurang dalam 20 kekosongan lagi. Kalau ada siapa-siapa berhajat lah, sama-sama pergi umrah dengan saya, boleh WhatsApp untuk booking lah pendaftaran insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita tutup majlis kita dengan bacaan doa dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulan selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.